melalui program HeroCo ni kan, TM Rovers kan dah banyak melakukan kerja-kerja amal semua kan. Jadi kita nak tahu juga, mungkin boleh kongsikan dengan kami tak berkenaan dengan TM Rovers ni? Adakah ini sebenarnya untuk warga TM sahaja ataupun terbuka kepada semua? TM Rovers ni asalnya berkaitannya asal daripada TM Reaching Out Volunteers, dan dia adalah satu gerakan kesukarelawanan di antara keluarga TM, di mana mereka boleh mengambil masa untuk menjadi sukarelawan. TM Rovers ni bukan saja terbuka kepada anggota-anggota, tapi ia juga terbuka kepada warga TM yang mempunyai kelab-kelab yang tersendiri. Okay, jadi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni kan, apa inisiatif TM Rovers ni? Pada fasa pertama telah menyumbangkan banyak RM1,000 worth of barang makanan kepada kita punya medical frontliners. Sepanjang tempoh PKP ni kami telah mengambil bahagian untuk membantu pihak yang rentan sepanjang tempoh PKP ini. Dan kami difahamkan 6,000 warga daripada TM Rovers ni kan, 6,000 orang ramai juga. Jadi mungkin antara peranan dan juga tanggungjawab yang mereka bawa lah. Okay. Sebenarnya lebih daripada 6,000. Oh ya? Itu adalah sebenarnya staf TM yang bekerja, bertunggu lumus bekerja 24 jam sepanjang tempoh PKP ini untuk memastikan bahawa kita ni semua dihubungi ataupun connected ya. So kita make sure yang kita ada internet connection, ada phone connection. Sukarelawan TM Rovers ni adalah on top of this 6,000 pekerja TM di satu Malaysia ni. Bapak, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak atas apa yang kalian telah lakukan untuk memastikan bahawa kemudahan kami juga kan dapat berhubung sama sendiri walaupun masih lagi di bawah Perintah Kawalan Pergerakan ini. Baik, Cik Izzat Ismail, terima kasih banyak. Okey, baik. Maknanya saya kena temu bual sukarelawan tu yang membuat tugas-tugas untuk frontliners lah kan? Okey. Kita akan video call di WhatsApp. Okey. Right, faham. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Fariha On untuk episod pertama HeroCo. Dan program ini sebenarnya diilhamkan untuk kita melihat bagaimana sebenarnya kisah-kisah yang perlu kita sanjungi keberanian mereka. Mereka yang berada di barisan hadapan sebenarnya yang mendepani krisis wabak besar COVID-19 di Malaysia sejak hujung Januari lalu. HeroCo sebenarnya ingin mendekati insan-insan yang patut kita sanjungi keberanian mereka mendapani ataupun menampan COVID-19 di Malaysia ini, dan kita akan berkongsi bagaimana emosi mereka. Dan untuk minggu ini kita akan bawakan kisah dua hero kita untuk menjadi inspirasi Malaysia. Menetap di Teluk Intan Perak, Nur Farah Syahira Syahari kini berusia 32 tahun. Dia merupakan antara sukarelawan yang menjahit pakaian PPE atau pakaian perlindungan untuk petugas-petugas perubatan di hospital dan klinik kesihatan di Teluk Intan Perak. Insan istimewa ini punya hati yang besar. Baginya, inilah masa untuk menyumbangkan sedikit tenaga sebagai tanda sokongan kepada barisan hadapan dalam situasi getir berdepan dengan wabak besar COVID-19. Lim Kan Lee merupakan seorang doktor estetik yang memilih untuk berdaftar menjadi salah seorang daripada doktor sukarelawan di kawasan lembah pantai Kuala Lumpur. Melihat situasi dan perkembangan laporan kes positif COVID-19 di Malaysia, dia mengambil langkah untuk menawarkan perkhidmatannya sebagai seorang doktor bagi meringankan beban para petugas kesihatan yang lain. Baik, anda telah saksikan sedikit pengenalan bersama dengan dua hero kita untuk episod pertama ini, dan kami cukup berbangga dan sangat berterima kasih kepada ahli keluarga yang turut berada bersama dengan kami hari ini. Antaranya Siti Zulaika binti Syahari merupakan adik bongsu kepada Nur Farah Syahira, dan nanti kita akan juga bersama dengan bapa kepada Dr. Lim. Jadi kita nak bersama dengan Siti Zulaika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami hari ini. Sama-sama kerana menjemput saya. Okey, kan dilahirkan memang tanpa ada kedua belah tangan, tetapi semangat juangnya tinggi sebagai adik. Macam mana Siti Zulaika melihat bagaimana kakak ni dia boleh ke hadapan
dan membuat baju PPE ini dalam keadaan yang sebegini kan kita tahu kurangnya bekalan dan sebagainya. Pertama sekali tu saya merasa bersyukur dan bangga sebab apa yang kita tahu kakak saya tu seorang yang kurang sempurna dan tidak normal macam kita kan. Tapi dia mempunyai semangat yang kuat, semangat yang juang dan berusaha untuk membantu barisan hadapan. Selama saya 31 tahun sepanjang dengan dia, saya tak merasakan dia tu seorang yang tak normal. Saya rasa dia macam sempurna macam kita. Kemana saya pergi pun sentiasa bersama dengan dia. Anak saya sendiri pun sangat rapat dengan dia. Dia memang sangat seorang yang peramah, seorang yang kuat semangat dan dia memberi saya sumber inspirasi lah. Baik. Kita banyak soalan lagi yang ingin ditanya, tapi kita juga akan bersama dengan bapa kepada Dr. Lim Kan Ni yang berada di skrin belakang kami ini, iaitu kita nak bersama dengan Lim Ah Chai. Dan ini dia. Hello Uncle. Hello. Apa khabar? Baik, baik. Rupa-rupanya dalam diam dia telah mendaftarkan diri sebagai doktor sukarelawan di CPRC KKM. Tanpa pengetahuan keluarga yang lain dahulu kan? Dia memang tak bagi tahu lah. Dia diam-diam dia pergi register. Kemudian dia cakap Monday dia sudah mau mula join frontline lah. So kita pun surprise lah mula-mula. Tapi dia suka nak join the frontline. Dia nampak frontline memang banyak susah. Itu all the medical line, medical punya orang very burden. So dia pun mau tolong lah. So something that he can contribute, he want to contribute. Jadi apa ketika itu yang Uncle rasa, yang difikirkan bahawa risikonya agak besar? Itu rasa risiko dia, kita pun ada takut jugalah. Tetapi when we think of the Malaysia Medic memang up to date, and then ada yang PPE yang lengkap. Jadi kita pun ada selesa sikit lah. Dr. Lim Kan Ni sekarang ini sedang dikuarantin di bilik. Ya. Di rumah sekarang ini kan? Ya. Masa makan kita bagilah dekat pintu dia. Dia main dia punya Facebook lah, dia punya laptop lah. So dia chit-chat dengan kawan lah. Boleh lah dia boleh pastime saya ingat. Baik. So, kita akan berehat seketika. Nanti sekembalinya nanti banyak lagi yang kita akan paparkan di Hiroku. Baik, kita kembali semula dalam Hiroku dan saya masih lagi bertemankan Siti Zulaika, adik kepada Nur Farah Shahira. Kita dah tengok juga banyak visual yang tular untuk mengenali lebih dekat berkenaan dengan kakak Farah, seperti visualnya yang membawa kereta menggunakan kaki kan. Macam mana Zulaika sebagai adik mula-mula masa kecil dulu nak memahami bahawa keadaan kakak istimewa sebegitu? Daripada kecil, dia memang dah serba boleh. Dia boleh mandi sendiri, pakai baju sendiri, semua boleh. Maknanya Zulaika masa kecil memang tak pernah macam kenapa kakak begitu kan keadaannya. Ada tak ada satu saat yang macam awak sebagai adik rasa macam stigma masyarakat bila pertama kali tengok kakak macam tu, rasa macam sebagai seorang adik tu rasa macam terasa juga apabila ada kata-kata orang kan? Itu memang, to be honest lah, memang terasa jugalah. Sebagai contoh kan, masa zaman sekolah rendah dulu, pernah juga ada orang macam mengata ataupun pandang dia macam tu kan. Dia balik rumah dia memang mengadu jugalah pada mak, pada saya. Dia sedih lah kenapa orang ejek-ejek macam tu kan. Lepas tu mak bagi semangat, saya pun bagi semangat kat dia. Jangan kisah sangat pasal orang tu. Sifatnya daripada kecil sudah dididik sebegitu, berjuang menghadapi apa sahaja cabaran. Dan kita nak tengok juga bagaimana sebenarnya Farah. Dan kita tahu bahawa sekarang ini sedang menyiapkan beberapa baju perlindungan PPE untuk barisan hadapan. Mungkin kita boleh saksikan terlebih dahulu bingkisan ini.
Saya Nur Farah Syahira, yang mana saya merupakan seorang OKU tiada perbelantangan. Walaupun saya dilahirkan dengan kekurangan, tapi saya bersyukurlah sebab saya ada kelebihan untuk menjahit dengan menggunakan kaki. Dan sekarang ni dengan keadaan penyebaran wabak COVID-19 ni, saya berusaha untuk menyumbangkan bakat saya, tenaga saya untuk menjahit baju PPE ini untuk diberikan kepada Hospital Tun Intan dan juga Klinik Kesihatan Tun Intan. Walaupun saya tak menjahit terlalu banyak, tapi saya rasa bersemangat untuk cuba dan saya rasa bersyukurlah sebab saya terpilih untuk menjahit baju ni. Kita perlulah mengikuti segala arahan yang diberikan oleh kerajaan untuk duduk di rumah daripada wabak ni merebak kepada kita dan juga ahli keluarga kita serta seluruh masyarakat. Dan stay at home, duduk di rumah. Okey? Assalamualaikum. Saya pasti bila melihat wajah Farah, itu juga memberi senyuman kepada Zulaika, kembar katanya. Dan kita nak buat panggilan video bersama dengan Nur Farah Syahira Sya'ari yang kini berada di Perak. Hello? Hello. Hello, Assalamualaikum. Okey, Farah sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, okey. Okey, di studio bersama kami ialah Sika. Adik. Adik Siti Zulaika. Okey, macam mana, apa yang membuatkan Farah nak bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain membuat baju pelindungan PPE ini untuk Barisan Hadapan? Sebenarnya saya tak menjangkakan saya dapat menjahit baju PPE ini sebab projek ni hanya untuk menggunting dan juga kami akan sediakan kain lah. Dan sukarelawan sekitar Tun Intan datang untuk ambil bahan baju tu lah. Saya rasa kenapa saya tak mencuba kan, sebab saya ada kemahiran menjahit. Jadi saya cuba untuk menjahit satu pasang dan bila saya menjahit tu saya rasa macam saya nak jahit macam lebih banyak lagi lah sebab menjahit tak berapa susah lah jahit baju PPE ni kan. Jadi rasa timbul daripada situlah. Okey, kita nak tahu juga berapa lama masa yang diambil oleh Farah kalau nak buat baju PPE tu? Sekejap je, dalam 1 jam suku macam tu dah siap dah. Satu hari kalau saya betul-betul fokus dalam 3-4 pasang dah dapat dah. Sebab saya dalam satu hari tu saya ada kerja untuk office macam tu lah. Jadi sukarelawan ini kan pastinya ada cabaran yang tersendiri. Perlu cepatlah untuk menghantar baju ni kepada Hospital Tun Intan dan juga Klinik Kesihatan Tun Intan. Jadi dalam masa seminggu jugalah kita orang rushing untuk memotong, memotong, lepas tu agih-agihkan kepada tailor dan tailor pula ambil masa jugalah untuk menjahit baju tu dalam tempoh seminggu lebih lah. InsyaAllah semalam kami beberapa staf College Community Tun Intan dah siap mengumpul baju-baju yang telah dijahit oleh tailor-tailor sekitar Tun Intan dan dah siap packing pun. InsyaAllah besok saya dan beberapa kaki tangan College Community yang terlibat dalam projek ni, baju ni akan agihkan kepada Hospital Tun Intan dengan juga Klinik Kesihatan Tun Intan lah. Jadi perasaan dapat menabur bakti ini kepada mereka? Saya rasa bersyukur. Lepas tu saya rasa macam semangat lah sebabnya saya tak menjangka lah saya dapat menjahit baju PPE ini kan. Sebab kami pun tak menjangka jugalah dapat terlibat untuk menjalankan projek ini. Terima kasih bersama-sama dengan kami. Dan kami akan jadikan ini antara kisah yang akan memberi satu inspirasi baru buat kita semua. Dan teruskan juga kerana anda sebenarnya memberi kesan sangat positif. Zulaika ada nak cakap dengan kakak? Kirim salam dekat mak dengan bapak. Jaga diri baik-baik. Duduk rumah. Jangan keluar. Okay. InsyaAllah nanti kalau lepas habis PKP kita boleh jumpa sama-sama dengan family kan. Betul. Itu sedikit cerita Hero-ku yang pertama kita paparkan berkenaan dengan seorang sukarelawan, insan istimewa yang cukup memberi kesan positif kepada kita semua. Dan seperti kita akan berehat seketika, sekembalinya nanti kita akan mendekati hero yang kedua.
Baik, kita kembali dalam Hiroku. Kalau sebelum ini kita mendekati insan istimewa yang turut berbakti membantu barisan hadapan membuat baju perlindungan PPE dan juga adik beliau iaitu Siti Zulaika. Kita dah mendekati mereka berdua ini. Tetapi sekarang kita nak kembali kepada Dr. Lim Kan Ni dan juga bapanya. Juga merupakan doktor sukarelawan yang turut berbakti mendepani wabak COVID-19 ini menjadi barisan hadapan di Malaysia. Dan kita nak bersama dengan bapa beliau, Encik Lim Ah Chai. Dan kita akan membuat panggilan video. Hello. Hello. Hello, Uncle. Halo. Ya, saya ada. Okey. Terima kasih Ya. kerana masih bersama dengan kami di sini. Bagaimana pula, adakah sepanjang penugasan itu doktor ataupun anak uncle kan yang nombor 2 ni memberi berita tentang apa yang dia lalui bersama dengan keluarga? Ya. Dia wife cakap kadang-kadang, and then dia bagi tahu berapa kesesakan sana dekat tempat tu yang dia pergi membuat screening. Dan berapa susah dia orang pakai tu PPE, berapa jam, berpeluh-peluh semua dalam. Apa yang Uncle nak cakap pada anak dengan apa yang telah dia lakukan untuk negara dan juga rakyat Malaysia ni? Ani kami sekeluarga rasa banggalah pasal you sudah menyamban untuk berparti untuk negara. So memang bagus kerja yang bagus. Terima kasih kami ucapkan. Kami tim produksi Hiroku ucapkan ribuan terima kasih di atas perkongsian ini, Uncle. Jaga diri. Ya. Okey. Stay home, stay safe. Kita nak berkenalan juga siapa sebenarnya Dr. Lim Kan Ni ini, tapi kita saksikan terlebih dahulu bingkisan mengenai beliau. Setiap pagi kami akan berkumpul dekat bilik gerakan pejabat kesihatan lebih kurang dalam pukul 8 hingga 8.30 pagi. Dekat sana kami akan bincangkan kes-kes positif yang baru. Perbincangan ni kami akan bahagikan kerja. Ada kumpulan yang akan tinggal dekat bilik gerakan untuk buatkan siasatan, panggilkan pesakit. Kami kena tahu dalam 14 hari sebelum tu dia pernah pergi ke tempat mana, jumpa dengan sesiapa. Semua maklumat ni kami kena dapat. Lepas tu kami kena callkan orang yang dia pernah jumpa dalam 14 hari ni. Kami akan cuba panggilkan untuk datang buatkan test juga. Lepas tu kami pun ada kumpulan yang akan pergi ke tempat-tempat yang telah dikenakan PKPD ataupun EMCO ni untuk buatkan siasatan dengan ambilkan sampel semualah untuk semua penduduk yang tinggal dekat sana tu. Baik, itu sedikit yang kita dapat saksikan berkenaan dengan penugasan Dr. Lim Kan Ni. Merupakan salah seorang doktor yang telah mendaftar sebagai sukarelawan dengan CPRC KKM. Kita nak terus lanjutkan perbincangan ini bersama dengan beliau. Kita buat panggilan video. Hello. Hai, Dr. Lim. Hai. Hai, sihat ke? Sihat. Ya, okey. Tadi kita dah menemu bual bapa. Okey, banyak juga cerita yang dikongsikan. Antaranya, katanya pergi sukarelawan ni tak bagi tahu pun. Ada bagi tahu lah, tapi sebelum I buat decision tu memang ada bagi tahu kata mungkin saya nak pergi volunteer lah, tapi masa tu tak buat decision lagi sebab masih fikir perlu ke tak pergi ke volunteer. So at last finally I buat decision, dah register baru I bagi tahu lah. Anda juga yang berdepan dengan mereka yang disahkan positif. Yes. Bagaimana perasaan itu harus diasingkan antara kerjaya sebagai doktor dan juga perasaan semula jadi takut sekiranya virus itu anda sendiri menghidapinya? Sebenarnya memang tak fikir banyak pun. hanya rasa nak contribute, lepas tu buatkan apa yang saya boleh buat, dan hopefully we can kita boleh tamatkan perjuangan ni secepat mungkin saja. So memang tak fikir banyak lah. Cabaran mungkin boleh kongsikan juga dengan kami. Cabaran katanya
antaranya ialah bagaimana persiapan anda, yang senjata yang anda perlu ada. Kami sebenarnya pun ikut operasi yang ada lah. But what they make sure is that mereka juga jagakan kesihatan kami juga, all the healthcare workers. So they recommend not to wear this PPE for more than 2 hours if possible. Sometimes we have to wear until like 4 jam, 4 jam sehari maximum. That's my experience lah. But in between that, mereka pun ada tanya ada siapa yang tak boleh tahan tu, you can just stopping lah. So tak adalah paksa sangat. Dr. Lim, mungkin ada sedikit nasihat kepada rakyat Malaysia. Memang all the healthcare workers, medical staff tu, I mean working hard, alright, untuk fightkan COVID-19 ni. So walaupun kebelakang ni nampak dia punya catatan harian tu, kes baru tu memang ada penurunan, tapi kita masih tak boleh mengambil ringan sangat sebab perjuangan ni masih belum tamat lagi lah. Harap semua masyarakat still work together, stay at home so that we can continue to lower down the number, flatten the curve, and don't waste the energy, waste the effort done by the healthcare workers. Terima kasih Dr. Lim Kani di atas perkongsian ini, dan juga terima kasih di atas segala jasa dan pengorbanan yang telah diberikan, disumbangkan, dan keberanian anda tampil sebagai sukarelawan untuk menjadi doktor dan merawat mereka yang sama ada berisiko ataupun disahkan positif COVID-19 ini. You're welcome. Thank you so much. Thank you for all. Itu dia antara hero yang kita bawakan untuk episod pertama ini. Kita akan bersambung nanti untuk episod kedua. Siapa lagi hero-hero yang bakal kita ketemukan, semuanya nanti jangan lupa dalam Heroku. Assalamualaikum dan terima kasih. Okey doktor, kita nak tangkap gambar Selfie sekali. Okey, ready? 1, senyum 1, 2, 3.